Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Nusrat Taha bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 2 November. Sarawak masih bebas daripada subvarian XXB setakat akhir September. Bagaimanapun, Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak, Dato' Amar Douglas Egah memberi jaminan bahawa pengawasan masih diteruskan oleh Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM di Universiti Malaysia Sarawak. Dato' Amar Douglas juga menjelaskan institut tersebut itu telah mengesan varian SARS-CoV-2 menular di negeri ini sebagai sebahagian daripada program pengawasan terbabit. Beliau berkata demikian selepas menerima laporan terkini kes positif COVID-19 dan laporan pengawasan daripada pengarah IHCM, Profesor Dr. David Pereira. Menurut Dr. Pereira, sebanyak 463 sampel yang diperoleh daripada kes positif di seluruh negeri berjaya dijujukkan dari 14 Julai hingga 27 September tahun ini. Beliau berkata kesemuanya dikesan sebagai B11529 Omicron Variant of Concern VOC. Daripada jumlah itu, sebanyak 402 sampel dikesan sebagai BA5, 3 kes BA41 iaitu 2 kes dari kucing dan 1 dari Sibu. Manakala 58 kes BA2 termasuk 3 kes BA275 subvariant dan tiada kes subvariant BA2752 yang dominan. Sejak Julai lepas, Omicron BA5 kini telah muncul sebagai varian SARS-CoV-2 paling dominan menular di Sarawak. Ia menyumbang kira-kira 97% daripada semua kes positif yang dikesan pada bulan September. Dr. David dalam pada itu menasihatkan orang ramai supaya peka dengan risiko peningkatan kadar jangkitan di negeri ini dan mahu rakyat untuk mempertimbangkan mendapatkan kos penggalak terutamanya bagi individu yang mempunyai komorbiditi, mereka yang berumur 50 tahun ke atas dan mereka yang sebelum ini hanya menerima 1 dos vaksin. Keselamatan dan kesihatan di tempat kerja perlu sentiasa diutamakan sejajar dengan usaha mengejar pembangunan ekonomi atau mengembangkan perniagaan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas memberitahu Sarawak dan Sabah adalah antara negeri yang menyaksikan pembangunan pusat infrastruktur mega seperti projek empangan hidroelektrik Bakun, Carigali dan Taman Perindustrian Minyak dan Gas di Bintulu dan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Dato' Amar Douglas berkata projek-projek tersebut akan memberi impak ekonomi jangka panjang yang memerlukan tenaga kerja yang mahir. Atas sebab itu, beliau menjelaskan adalah penting usaha memastikan tenaga kerja yang dilatih mempunyai asas pengetahuan dalam mencegah sebarang kemalangan semasa bekerja. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Persidangan dan Pameran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Borneo BOSH kali ke-7 2022 di Kuching. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata usaha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH sebagai agensi kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Sumber Manusia perlu disokong oleh kerajaan dan industri. Katanya menerusi penganjuran BOSH 2022 ia mampu memberi pengetahuan dan berkongsi pendapat dalam memastikan kemalangan yang membawa kecederaan atau kematian di tempat kerja dapat dikurangkan. Beliau menegaskan bahawa kecederaan dan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda atau suasana tempat kerja yang selamat dari segi kesihatan jika diabaikan akan membawa kemudaratan kepada pekerja, majikan, alam sekeliling yang akhirnya akan merugikan semua pihak. Oleh yang demikian, beliau memberi jaminan bahawa kerajaan Sarawak komited dan akan terus menyokong usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam memastikan kesejahteraan setiap lapisan masyarakat. Petroleum Nasional Berhad Petronas bersetuju untuk menaikkan nilai ambang kontrak bagi syarikat Sarawak yang membabitkan sektor huluan dan hiliran. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan berkata nilai ambang tersebut akan dinaikkan daripada RM10 juta kepada RM50 juta dan daripada RM5 juta kepada RM20 juta menjelang 2030 untuk sektor huluan dan hiliran. Dato' Amar Awang Tengah menambah Petronas turut bersetuju untuk meningkatkan keutamaan kod Petronas SWEC kategori standard bidang kerja dan kelengkapan untuk kontraktor Sarawak daripada garis dasar 63 kategori kepada 600 kategori menjelang 2030. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak berkata sebelum ini, Petronas telah bersetuju bahawa kerja-kerja kontraktor dalam sektor minyak dan gas di perairan negeri perlu diberikan kepada syarikat Sarawak dengan garis asas tahunan RM2.1 bilion.
Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani perjanjian jual beli terminal gas petroleum cecair LPG Bintulu di Kuching. Majlis pemeteraian itu melibatkan syarikat tempatan Pusaka Integrated Resources Sinar Berhad yang dimiliki oleh Sarawak Timber Industry Development Corporation SCIDC membeli terminal LPG Bintulu daripada anak syarikat Petronas Dagangan Berhad. Datuk Amal Wang Tengah berkata pengambil alihan itu penting berikutan langkah tersebut akan meningkatkan penyertaan tempatan sekaligus meningkatkan sektor minyak dan gas negeri. Raikan keterangkuman. Keterangkuman. Raikan. Kesejahteraan. Raikan. Perpaduan. Raikan keluarga Malaysia. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Kita teguh bersama. Bertemu kembali. Seramai 92 pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 di daerah Song Kapi telah berjaya melanjutkan pendidikan di pelbagai institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Khatibas, Lidam Ahsan berkata, beliau berbangga dengan peratusan yang tinggi itu dan percaya hanya menerusi pendidikan mampu mengubah bukan sahaja sosioekonomi keluarga, malah membantu membasmi kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Bagi kita, satu, kita nak menjejak ke mana mereka ini selepas mereka mendapat ijazah, kerana kita nak juga mereka membantu kita dalam membangunkan daerah kita. Kita perlukan orang-orang yang bijak pandai seperti ini, dan ini juga satu-satunya strategi kita untuk membasmikan kemiskinan di kawasan melalui pendidikan. Habis itu mereka mendapatkan pekerjaan dan menaik taraf ekonomi keluarga mereka. Ujarnya lagi Pusat Khidmat Khatibas turut menyediakan insentif sebanyak RM500 kepada setiap seorang pelajar yang berjaya melanjutkan pendidikan. Selain itu, beliau juga akan berusaha untuk meningkatkan lagi prestasi pelajar di daerah Song dengan memperkenalkan inisiatif seperti penubuhan pusat tuition untuk pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Penekanan terhadap penguasaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM turut akan diberi perhatian dalam usaha melahirkan lebih ramai pelajar dalam bidang tersebut. Lidam ditemui media selepas menghadiri program kepenggunaan dan pembangunan komuniti di Rumah Sylvester Panau, Sungai Song. Pada majlis itu, Lidam turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM5,000 kepada setiap biro wanita di 24 buah rumah panjang di kawasan sekitar. Kohort pertama penerima beasiswa ijazah sarjana muda Program Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menerima skor masing-masing pada Convocation UNIMAS ke-26 semalam. Graduan seramai 35 orang tersebut telah mendapat beasiswa pada 2017 dan merupakan sebahagian daripada 200 graduan dalam bidang yang sama diperlukan sehingga kohort kelima menjelang 2027. Ia merupakan usaha sama di antara UNIMAS, Yayasan Sarawak dan Kerajaan Negeri Sarawak untuk menangani isu kekurangan pegawai perubatan di negeri ini. Bagi mereka yang ditemui selepas majlis convocation dan perjumpaan bersama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, masing-masing teruja untuk berkhidmat di bumi kenyalan termasuk kawasan pedalaman yang memerlukan perkhidmatan perubatan. This will help me in future that because I want to give back to Sarawak and berkhidmat dekat pedalaman. I feel very grateful, and I'm really surprised that I was chosen for this scholarship, and with that I'm very grateful to be given this opportunity to further my studies. The sponsorship is covered for 5 years, and I think it's quite comprehensive because dia termasuk yuran pengajian, yuran penginapan dengan termasuk yuran-yuran campur lah, seperti ada sponsorship dalam komputer, alat tulis dan alat kajian. Hanya dapat memberikan banyak peluang untuk future pelajar perubatan lah yang akan menyambung pelajaran jadi doktor perubatan di UNIMAS lah. Maksudnya dapat memberi buka peluang pada para pelajar lain untuk menyambung pelajaran mereka dekat UNIMAS dalam bidang doktor perubatan lah.
Satu kertas siasatan telah dibuka ke atas seorang lelaki membuat penipuan laporan polis atas kepentingan peribadi pada Isnin. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah dalam satu kenyataan media memberitahu suspek telah mendakwa disamun di kawasan Jalan Fuchau Kuching dan mengalami kerugian sebanyak RM3,000 berserta dokumen peribadi. ACP Ashmon berkata hasil siasatan polis mendapati suspek telah mereka-reka cerita. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan denda maksimum RM2,000 dan penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan sepanjang tahun lepas sebanyak 10 laporan palsu telah dikesan, manakala sehingga Oktober tahun ini sebanyak 7 laporan palsu telah direkodkan. Pihak polis turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuat laporan palsu yang boleh memberikan gambaran negatif berkaitan kes jenayah di daerah Kuching. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Rabu 2 November. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Nuslat Lahas, hingga berjumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.